Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razif. Berita wilayah petang ini dimulakan dengan rangkuman berita utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat Tahun Baharu Cina kepada seluruh masyarakat Cina di negara ini. Semoga tahun ini membawa kebahagiaan yang melimpah dan rezeki yang bertambah. Mengambil tuah Tahun Naga, simbol kekuatan dan karisma selain kreativiti dan keyakinan. Perdana Menteri turut memberi jaminan kerajaan akan bekerja lebih kuat demi mencapai Malaysia yang lebih sejahtera dan tinggi darjatnya. Salam sejahtera. Saya ucapkan selamat tahun baru pada masyarakat Cina supaya tahun ini disambut dengan gembira oleh keluarga dan dengan damai. Sin Nian Kuai dan mudah-mudahan tahun ini tahun bahagia dan tahun-tahun berikutnya begitu lebih bahagia. Sin Nian Hao, Nian Nian Hao. Terima kasih. Polis Johor menyasarkan 41 lokasi panas dan 37 lokasi kerap kemalangan sepanjang Ops Selamat 21 sempena Tahun Baharu Cina. Ketua Polis Johor, Komisioner Polis M. Kumar berkata 1,736 pegawai dan anggota diatur gerak bagi melancarkan operasi ini. Jalankan secara menyeluruh dengan pendekatan total enforcement dan advokasi, di mana kita perlu beri teguran, di mana kita perlu beri peringatan, kita akan buat. Sepanjang operasi ini dijalankan, Jabatan Siasatan Penguatan Kawasan Trafik turut memastikan kelancaran aliran trafik melalui Ops lancar. Beliau berkata demikian selepas pelancaran Ops Selamat 21 Tahun Baharu Cina di Plaza Tol Kempas, arah utara, Johor Bahru. Sempena cuti perayaan Tahun Baharu Cina, selama 2 hari orang ramai menikmati pengecualian bayaran tol. Hari ini aliran trafik menuju keluar ke ibu negara sesak namun terkawal. Untuk perkembangan semasa, kita bersama Atikah Mahtar di Tol Gombak. Baik Zahira, destinasi tumpuan kita hari ini di Plaza Tol Pasar Tol Gombak menghala destinasi Pantai Timur bagi memberi sedikit gambaran keadaan Rebus Raya menuju ke Kuala Lumpur Karak KLK sempena cuti perayaan Tahun Baru Cina hujung minggu nanti. Aliran trafik di Tol Gombak menuju ke KLK ketika ini sedikit sesak dengan pertambahan jumlah kenderaan, namun ia terkawal dan tiada sebarang situasi di luar jangka. Saya juga sempat berbual dengan pasukan rela di sini yang mengatakan pertambahan jumlah kenderaan berlaku bermula jam 3 petang tadi dan dijangka beratuan hingga tengah malam nanti. Manakala di Lebuh Raya KLK pula dilaporkan lancar di kedua-dua hala melalui pemerhatian info di laman sasawak LLM. Untuk hari ini pengguna Lebuh Raya menikmati tol percuma pengecualian bayaran tol selama 2 hari bermula hari ini sehingga esok. Pelaksanaan ini akan memberi manfaat pengguna Rebus Raya merancang perjalanan sewajarnya. Walaupun tol diberikan secara percuma, anda juga dikendaki untuk menyentuh kad transaksi di lorong-lorong tol bagi meneruskan perjalanan anda. Turut dinasihatkan juga pengguna perlulah mematuhi cadangan jadual TTA yang telah dirangka oleh LLM agar pergerakan Lebuh Raya juga lancar. Sebentar tadi juga pihak Anir Berhad turut mengagihkan penyerahan pek keriangan Tahun Baru Cina di Plaza Tol Gombak. Untuk menyemak status trafik pengguna boleh menyemak mengemas kini di laman rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan laman sasawang LLM dan laman sosial X. Saya kira setakat itu saja perkembangan yang dapat saya berikan di Tol Gombak. Berhati-hati di jalan raya. Kita kembali kepada Zahirah di Angkasa Puri. Silakan Zahirah. Baik, terima kasih Atikah.
Beberapa jawatankuasa akan ditubuhkan bagi membantu memantau pelaksanaan 62 program di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penubuhan jawatankuasa berkenaan tidak hanya menjurus kepada pencapaian matlamat dan objektif program, malah memastikan penganjurannya dilaksana dengan penuh etika, beramanah dan bertanggungjawab. Dalam bulan Julai nanti, kita akan adakan semakan semula pelaksanaan 62 program yang telah saya sebutkan tadi. Dan saya mahu apa juga yang kita fikirkan tidak hanya tersemat di dalam minda, tetapi kita perlu memastikan proses pelaksanaan itu dibuat sebaik-baiknya. Dari situ kita akan dapat menyusun semula keutamaan program agar lebih memberi impak kepada rakyat keseluruhan. 62 program tersebut dibentuk ketika program pemukiman KKDW baru-baru ini melibatkan idea pelbagai peringkat. Sebanyak 233 projek bakal dilaksanakan oleh Kementerian Kerja Raya KKR pada tahun ini. Menurut Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi, kesemua projek melibatkan 38 projek baharu, 181 projek sambungan dan 14 projek penyelenggaraan. Protokols penyelenggaraan yang diluluskan menerusi Belanjawan 2024 adalah sebanyak 2.8 bilion ringgit. Dan jumlah ini adalah pertambahan 1 bilion ringgit berbanding tahun lalu. Kementerian Kewangan juga telah berbesar hati meluluskan sejumlah 30 juta ringgit untuk diagih kepada 115 juruterus daerah dengan diagihkan 200,000 setiap daerah bagi menangani segera aduan kerosakan kecil dan luar jangka di Jalan Persekutuan. Datuk Seri Alexander menyatakan semasa berucap pada Majlis Amanat tahun 2024 serta perhimpunan bulanan bersama warga Kementerian Kerja Raya di Ibu Negara. Kesemua 4 mangsa yang maut dalam tragedi kepala air di Sungai Kenjo di Kampung Poh Bidor berjaya ditemui. Menurut Ketua Polis Daerah Tapah Superintenden Muhammad Naim Asnawi, mangsa terakhir iaitu 2 kanak-kanak ditemukan pasukan SAR pada pukul 9 pagi dan 9.10 pagi. Operasi pencarian bermula pukul 8 pagi melibatkan keanggotaan 107 orang dibahagikan kepada 4 pasukan berjaya menemukan kesemua mangsa. Semalam sekitar pukul 4 petang, 6 sekeluarga bersama seorang pembantu rumah terperangkap dalam tragedi kepala air sewaktu sedang berkelah di lokasi itu. 4 maut sementara 3 lagi selamat. Baik saudara, berita wilayah diteruskan ke perkembangan cuaca semasa seluruh negara. Bagi mengetahuinya, kita langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Muhammad Nafizi Mat Napiah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej Gemar Radar menunjukkan keadaan cuaca ribut petir yang berlaku di kebanyakan kawasan untuk negeri-negeri di sebelah barat Semenanjung pada petang ini, terutamanya melibatkan negeri Perak, di sekitar Lembah Kelang, pedalaman negeri Sembilan, Pahang dan juga di daerah-daerah di sebelah barat negeri Johor. Ribut petir untuk kebanyakan kawasan ini dijangka akan beransur reda menjelang awal malam. Namun begitu, ribut petir yang berlaku terutamanya untuk negeri Perak dan juga pedalaman Pahang boleh berterusan sehinggalah ke tengah malam nanti. Oleh itu, orang ramai di sekitar kawasan-kawasan berkenaan dinasihatkan supaya berwaspadalah dengan cuaca ribut petir pada sebelah petang ini yang boleh menyebabkan angin kencang, banjir kilat dan juga kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Sementara itu, masih lagi cuaca yang panas dan juga kurang hujan untuk kawasan-kawasan di sebelah utara Semenanjung dengan pada hari ini jumlah hari tanpa hujan yang direkodkan untuk kawasan-kawasan di sebelah utara Semenanjung telah pun mencapai sehingga 22 hari untuk kawasan di sekitar Perlis dan juga utara Kedah.
dan disebabkan oleh kurangnya hujan di sekitar kawasan-kawasan berkenaan. Keadaan suhu juga agak tinggi iaitu telah pun direkodkan mencecah sehingga 36 darjah Celsius secara puratanya untuk kawasan-kawasan di sebelah utara Semenanjung. Oleh itu orang ramai di sebelah utara dinasihatkan supaya banyakkanlah meminum air dan mengurangkanlah aktiviti di luar rumah terutamanya pada waktu tengah hari dan juga awal petang. Seterusnya kita lihat tinjauan cuaca semasa untuk negeri Sabah dan juga Sarawak. Bagi negeri Sabah, ribut petir pada sebelah petang ini hanya berlaku di beberapa kawasan di sekitar bahagian pantai barat, pedalaman dan juga di bahagian sandakan. Manakala untuk negeri Sarawak, cuaca dilihat cerah untuk kebanyakan bahagian. Ribut petir hanya berlaku di sekitar bahagian Kapit dan juga di sekitar pedalaman bahagian Kuching. Namun begitu untuk ribut petir di sekitar bahagian Kapit dan juga kemudiannya di bahagian Limbang dijangka akan berterusan sehinggalah ke tengah malam nanti. Dan akhir sekali kita lihat keadaan semasa monsun timur laut. Luruan angin monsun timur laut dijangka akan kembali masuk ke arah rantau negara terutamanya melibatkan laut China Selatan. Oleh itu, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora untuk kawasan perairan dan perkapalan laut China Selatan ini bermula pada 11 Februari nanti. Dan keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain, dan ianya turut melibatkan kawasan di sepanjang pesisir pantai timur Semenanjung ini. Baiklah, sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Semua mahu kaya, tapi jangan salah langkahnya. Jika terpedaya hidup sengsara, macam-macam sim yang ada mesti faham mana dilabur. Lesen SC pastikan ada, silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada, laman web Investmart jawabannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Kembali semula dalam Berita Wilayah. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Pelan jangka panjang menambah baik infrastruktur di kawasan DBKU oleh kerajaan negeri dan pembangunan ini akan dilaksanakan secara berperingkat sehingga 2030. Perinciannya kita langsung saja bersama Vanessa Mering di Kuching. Silakan V. Ya, terima kasih Zahira. Kerajaan negeri mempunyai pelan jangka panjang untuk menambah baik infrastruktur khususnya di kawasan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, pembangunan ini akan dilaksanakan secara berperingkat hingga tahun 2030. Walau bagaimanapun, kerjasama semua pihak khususnya pihak berkuasa tempatan dan penduduk amat diperlukan untuk memudahkan urusan pembangunan. Antara pembangunan dirancang pada pelan jangka panjang itu ialah menaik taraf laluan jalan raya kepada 4 lorong dari bulatan yayasan sehingga ke Damai, membuka kawasan skim perumahan mampu milik serta menyediakan kemudahan lebih tersusun. Ini penting sebagai ramuan pembangunan mewujudkan bandar cantik dan bersih di Sarawak
Sarawak selari dengan perpaduan kukuh di negeri ini. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari berucap pada Majlis Makan Malam Kejiranan Mesra bersama Premier Sarawak anjuran Dewan Bandaraya Kuching Utara di Kuching semalam. Sementara itu, beliau memuji usaha DBKU dalam memperluaskan program kejiranan mesra tanpa meminggirkan kaum bukan Islam. Dalam pada itu, Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU berhasrat untuk menubuhkan lebih banyak kejiranan mesra KJM khususnya di kawasan Kuching Old Town. Usaha ini untuk melibatkan komuniti perniagaan setempat dengan pembangunan yang telah terlaksana di kawasan tebingan Kuching. Datuk Bandar Kuching Utara Hilmi Osman berkata setakat ini 51 KJM ditubuhkan di kawasan seliaan DBKU. Berperanan penting membawa warga kejiranan masing-masing untuk bersama menyokong dan mendukung kesemua inisiatif kerajaan serta melaksana acara atau aktiviti kemasyarakatan yang dapat merapatkan perhubungan penduduk. Beliau berucap pada Majlis Makan Malam Kejiranan Mesra KJM bersama Premier Sarawak di Kuching. Sementara itu, Hilmi turut berterima kasih dengan sokongan kerajaan negeri yang menyokong pembangunan yang dilaksanakan dan dirancang dalam kawasan DBKU untuk menyokong strategi pembangunan pasca COVID-19. Jelasnya, DBKU sekali lagi akan menganjurkan Sarawak Urban Forum SUF susulan Kejayaan Malaysian Urban Forum MUF 2023 yang memberi manfaat sebagai platform pertukaran idea dan ilmu pengetahuan bersama negara luar. Manakala SUF 2024 bakal mengumpul masyarakat dari segenap pelosok Sarawak bagi mendengar dan membincangkan isu-isu berkaitan urbanisasi di peringkat majlis daerah, majlis perbandaran dan pekan sehingga ke bandaraya seperti Kuching dan Miri. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas menyuarakan kebimbangan kesukaran dalam menyalurkan bantuan di sekolah-sekolah di kawasannya Bukit Saban. Ini kerana terdapat kekangan birokrasi bagi wakil rakyat yang dipilih sepertinya harus mendapat kebenaran dari Kementerian Pendidikan sebelum sebarang bantuan dibenarkan. Baginya, ia satu situasi yang menyukarkan kerana ia memberi persepsi kerajaan tidak menepati janji. Mengambil contoh, pihaknya telah membeli beberapa unit penyaman udara di salah sebuah sekolah di kawasan itu namun masih tidak dipasang selepas 6 bulan. Alasannya kerana perlu menunggu kelulusan dari kementerian bagi sebarang pemasangan. Dato' Ahmad Douglas berkata demikian pada Majlis Penghargaan Pelajar di SK Nangagayau di Spau. Dalam majlis itu, beliau turut mengumumkan geran kerajaan berjumlah RM40,000 kepada Persatuan Ibu, Bapa dan Guru Sekolah berkenaan. Parti Bersatu Rakyat Sarawak SUPP dijangka akan mengadakan kerjasama dengan Adun Batu Lintang Si Chihau bagi membangunkan kawasan tersebut. Jelas Presiden parti itu, Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, kerjasama itu penting bagi memastikan kawasan terbabit tidak ketinggalan dari arus pembangunan yang sedang berlaku di Sarawak pada masa kini. YBC has always been working together with us. And he will join us for Chinese New Year. Join the party? I mean, we just leave it like that lah. Is it positive now? With this Chinese New Year, I mean, YBC has been we have been working with YBC for a number of times. Ditemui pemberita pada malam bersama media sempena sambutan Tahun Baharu Cina di Pusat Konvensyen Bandar Kuching, Dr. Sim turut tidak menolak kemungkinan untuk menerima penyertaan Adun terbabit ke dalam gabungan Parti Sarawak GPS jika ada permohonan. Apa yang penting buat masa ini, katanya, adalah mengetepikan kepentingan politik dan menyelesaikan masalah rakyat. Sekitar 200 pengamal media hadir pada majlis tersebut. Jabatan dan agensi Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan perlu bekerja keras untuk mencapai sasaran kehadiran 4 juta pelancong ke Sarawak tahun ini. Menurut Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, walaupun rekod tahun lepas menunjukkan sasaran ketibaan pelancong seramai 3 juta orang berjaya dicapai pada 2 bulan lebih awal, namun ia tidak boleh dianggap secara automatik untuk rekod serupa akan dapat diulang pada tahun ini. Tegasnya, salah satu usaha yang membantu untuk mencapai sasaran tersebut ialah melalui penganjuran banyak acara di Bumi Kenyalang. Sarawak berjaya merekodkan ketibaan
permulaan 3.93 juta pelancong tahun lepas dengan sasaran yang ditetapkan 3 juta orang yang berjaya dicapai pada bulan Oktober. Rekod tertinggi kehadiran pelancong ke Sarawak ialah seramai 4.6 juta orang pada tahun 2019. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya bersama Zahira. Silakan Zahira. Baik, terima kasih V. Paparan dari negeri di bawah bayu, parti warga Filipina dihantar pulang dan kes measles atau demam campak di Penampang. Laporan terus saja bersama Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Teruskan Ijam. Ya Zahira, sebelum itu kumpulan Enterprise Corporation Sdn Bhd ICSB berjaya merekodkan keuntungan sebelum cukai sebelum audit tahun 2023 sebanyak 470 juta ringgit. Keuntungan itu direkodkan dalam pelbagai sektor diceburi anak syarikat ICSB antaranya agro perladangan, pelancongan, minyak, gas dan tenaga serta sektor perhutanan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, prestasi cemerlang itu hasil daya kepimpinan di semua peringkat pengurusan dan khidmat bakti seluruh warga kumpulan Yayasan Sabah. Jelasnya prestasi cemerlang itu sekaligus memberi impak signifikan dengan pengisytiharan dividen yang konsisten serta urus tadbir yang memberi manfaat kepada rakyat menerusi agihan seperti beasiswa dan bantuan sosial. Datuk Haji Ji berucap merasmikan Malam Anugerah Kumpulan Yayasan Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC, Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, pelbagai anugerah disampaikan, antaranya Anugerah Staf KYS, Anugerah Syarikat Cemerlang Kumpulan Yayasan Sabah 2023, Anugerah Syarikat Harapan Terbaik 2023 dan Anugerah Syarikat Pengamal Hijau Terbaik 2023. Turut disampaikan Anugerah Syarikat Terbaik kategori penyumbang dividen tertinggi, Anugerah Syarikat Terbaik 2023 dan Anugerah Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah 2023. Kesemua anugerah disampaikan Datuk Haji Ji merangka Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah bersama-sama Pengarah Yayasan Sabah, Datuk Seri Gulam Haidar Khan Bahadar. Borneo Nature Tours Sendirian Berhad merangkul Anugerah Syarikat Harapan Terbaik 2023, manakala Sabah Softwoods Berhad memenangi Anugerah Syarikat Pengamal Hijau Terbaik 2023. Seramai 278 pendatang asing tanpa izin parti warga Filipina dihantar pulang ke negara asal dalam program pemindahan tahanan parti Siri 3 di Pelabuhan Sandakan. Kesemua parti berkenaan dari Depo Papar dan Depo Sandakan yang dihantar pulang melalui Pelabuhan Sandakan ke Zamboanga City, Filipina. Alhamdulillah setakat ini Kedutaan Filipina memberi kerjasama yang baik, begitu juga dengan kedutaan. Kemungkinan sedikit penangguhan pengusiran ini disebabkan mungkin Indonesia ini akan menghadapi pilihan raya. Kita mengharapkan selepas pilihan raya ini mengeluarkan SPLP bagi tujuan pengusiran bagi warga Indonesia. Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia JIM Negeri Sabah Datuk Sharifah Siti Salehah Habib Yusof ditemui dalam program pemindahan tahanan parti Seri 3 di Pelabuhan Sandakan. Katanya JIM Sabah berjaya menghantar seramai 1,773 parti warga Filipina melalui pengangkutan darat dan udara sejak Januari tahun ini. Dalam perkembangan sama, Datuk Sharifah memaklumkan tiada isu kesesakan di kesemua depoh di seluruh negeri berdasarkan kapasiti tahanan yang menurun daripada 7,200 kepada 3,222 orang membabitkan parti warga Filipina, Indonesia, Pakistan dan China. Situasi terkini kes measles atau demam campak di daerah Penampang. Jabatan Kesihatan Negeri JKN Sabah memaklumkan sebanyak 30 kes measles dilaporkan sehingga Minggu Epidemiologi ME ke-5 tahun ini iaitu meningkat lebih 100% berbanding tempoh ME yang sama pada tahun lalu. Menurut kenyataan pengarah JKN Sabah Datuk Dr. Aziz Sana, demografi kes 2024 menunjukkan bahawa 87% kes merupakan individu warga negara dengan julat umur kes tertinggi adalah umur 18 tahun dan ke atas iaitu sebanyak 67%.
Sebanyak 17% kes dilaporkan pernah menerima sekurang-kurangnya 1 dos imunisasi terhadap measles, 27% tidak pernah menerima imunisasi measles, 53% pula tidak diketahui status imunisasi mereka, manakala 3% belum layak menerima vaksin. Pencapaian imunisasi measles sehingga 31 Januari 2024 di daerah Penampang adalah pada kadar 95% iaitu mencapai sasaran Kementerian Kesihatan Malaysia. Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Sabah akan membuka 200 kelas pra-tahfiz bagi melahirkan 4,000 hufaz cilik di negeri ini. Daripada 200 kelas itu, sebanyak 12 daripadanya adalah dalam kawasan Kalabakan. Di peringkat Kalabakan, alhamdulillah tahun lalu ada 1 kita berikan kota dan alhamdulillah tahun ini ditambah lagi 11. Jadi ini satu yang baguslah dan satu perkembangan yang baiklah untuk memastikan anak-anak kita diperkenalkan dengan Al-Quran di peringkat awal. Penambahan modul untuk pelajaran di Taska ataupun Tabika Kemas. Datuk Suryadi ditemui selepas merasmikan Hari Apresiasi Tadika Tabika Kemas di Tawau. Ditanya mengenai kekurangan tenaga pengajar pra-tahfiz Kemas di Kalabakan, Datuk Suryadi memaklumkan Kemas Kalabakan mempunyai 70 guru dan jumlah itu mencukupi termasuk untuk modul pra-tahfiz berkenaan. Seramai 569 kanak-kanak Tabika Tadika Kemas diraikan dalam program ini. Bayaran insentif awal BIA sebanyak RM2,000 kepada semua pejabat awam grade 56 ke bawah, termasuk lantikan kontrak, dan RM1,000 kepada semua jawatan utama sektor awam yang dibayar sekaligus pada 23 Februari ini yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat reaksi positif daripada pejabat awam di Sabah. Bagi pandangan saya, apa yang diberi daripada kerajaan Madani ini adalah sangat bermanfaat untuk saya sendiri dan juga keluarga saya. Sangat membantu untuk hari raya akan datang nanti dan juga belanja persekolahan dan juga perbelanjaan yang lain. Sebenarnya bantuan seperti ini adalah sangat diperlukan oleh penjawat awam kerana ini boleh membantu bukan saja dari segi perayaan Hari Raya tapi juga membantu anak-anak kita dalam masa buka sekolah ini. Saya sangat bergembira dan berterima kasih dengan usaha kerajaan dengan memberi insentif kepada penjawat awam sementara menunggu kajian untuk kenaikan gaji lah untuk masa akan datang. Dia sangat membantulah sebab sekarang taraf hidup sangat tinggi. Jadi dengan 2,000 tu memang membantulah. Terima kasih atas bayaran insentif awal yang telah diberikan serta ini akan membantu serba sedikit meringankan beban untuk membeli keperluan sekolah anak-anak, mungkin sedikit untuk hari raya. Syukur alhamdulillah. Sangat berterima kasih pada kerajaan, pada Perdana Menteri kita lah sebab dia yang meluluskan kan. Banyak membantulah dengan lagi pun dengan keadaan ekonomi kita sekarang yang sangat-sangat belanja dapur pun makin bertambah, bulanan kereta, bulanan pinjaman pun bertambah. Jadi 2,000 ni memang sangat membantulah. BIA disalurkan sementara menunggu kajian sistem saraan perkhidmatan awam SSPA dimuktamadkan kelulusannya oleh Jemaah Menteri. Laporan akhir kajian SSPA dijangka siap dalam tempoh 2 bulan. Sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama dengan Nurul Zahira di Angkasa Puri. Silakan Zahira. Baik, terima kasih Jam. Langsung dari Kota Kinabalu, Sabah. Seorang pendaki wanita yang meninggal dunia di Gunung Reskit Kuala Tahan, Jerantut Selasa lalu berjaya dibawa keluar menggunakan helikopter Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM. Penolong Pengarah Operasi JBPM Pahang, Ismail Abdul Ghani berkata, mayat Zahalia Uthman, 52 tahun, telah diserahkan kepada pihak polis pada 9.15 pagi sebelum dibawa ke Hospital Jerantut untuk tindakan lanjut. Bekalan makanan juga telah disampaikan kepada baki 9 pendaki yang lain. Selasa lalu, mangsa dilaporkan mengalami sesak nafas dan meninggal dunia kira-kira 7.30 pagi ketika menyertai program pendakian sejak 1 Februari lalu. Operasi membawa keluar
keluar jenazah terpaksa ditangguhkan atas faktor cuaca. Stigma masyarakat mengenai penyalahgunaan dadah di kawasan Felda perlu diubah. Pihak polis kini giat melaksanakan program bagi mencegah masalah penyalahgunaan dadah, terutama di Felda. Peringkat permulaan, Polis Pahang mengadakan kick-off program pencegahan jenayah gempur dadah dengan kerjasama antaranya Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF, Felda dan Jabatan Pendidikan. Sebelum ini, orang menyatakan yang asal dengar kawasan Felda ada banyak penagih. Jadi kita nak mengelakkan stigma tu dan supaya kita pastikan yang kawasan Felda ini bebas daripada penyalahgunaan dadah. Jadi dengan itu kita mengadakan program-program lah dari semasa ke semasa bagi memastikan yang gejala dadah ini tidak berluasa di kawasan Felda, terutama di negeri Pahang saja. Datuk Seri Yahya Othman merasmikan kick-off program pencegahan jenayah gempur dadah peringkat negeri Pahang di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bukit Sagu, Kuantan. Program itu melibatkan 42 sekolah di bawah lokaliti Felda seluruh Pahang. Inisiatif itu bagi memberi kesedaran berkaitan penyalahgunaan dadah agar golongan belia terutamanya pelajar sekolah tidak mudah terpedaya dan menjadi mangsa jenayah dadah. Program itu akan diteruskan di seluruh sekolah di Pahang. Baik, untuk lagi perkembangan berita semasa dari Pahang, kita langsung ke studio berita di Kuantan bersama Fatin Nasuha Rashid. Silakan Fatin. Terima kasih Zahira. Pengguna jalan raya laluan Kuantan Segamat di Seksyen 102 diminta patuhi had muatan dan had laju ketika melalui Jambatan Bailey. Ini bagi memastikan jambatan sementara itu berfungsi secara optimum sementara menunggu jabatan kekal dibina serta menghindari sebarang kejadian tidak diingini. Exko Kejaraya Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang, Datuk Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, atas faktor keselamatan ketika ini, hanya kenderaan ringan serta kenderaan berat dengan had maksimum 20 tan dibenarkan melalui Jambatan Bailey. Jabatan Kejaraya JKR Pahang turut menetapkan had kelajuan 30 meter per jam bagi setiap kenderaan yang melalui jambatan ini. Saya di sini ingin meminta kerjasama semua pihak lah, bagi memastikan keadaan Bailey Bridge dapat berfungsi dengan baik dan seterusnya juga bagi memastikan keselamatan kepada seluruh pengguna-pengguna jalan raya. Pihaknya turut bekerjasama dengan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Polis Diraja Malaysia PDRM yang melakukan pemantauan serta operasi penguatkuasaan secara berkala di lokasi. Bagi kenderaan yang melebihi had muatan yang dibenarkan, mereka dinasihat melalui jalan alternatif di laluan Leban Condong atau Pekan Batu Balik. Sebelum ini, laluan Kuantan Segamat di Seksyen 102 runtuh dan ditutup sepenuhnya pada 7 Januari lepas. Pembinaan Jabatan Bailey oleh JKR Pahang bermula 11 Januari dan dibuka kepada kenderaan pada 27 Januari lepas. Pangkalan Data Utama Padu yang dilancarkan Perdana Menteri Januari lalu merupakan inisiatif kerajaan untuk menyampaikan bantuan dengan lebih telus dan cekap kepada rakyat. Malah sistem yang dibangunkan itu mempunyai ciri-ciri keselamatan bagi mengelak ketirisan data maklumat pengguna. Pengarah Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Pahang, Razaman Rizwan berkata, orang ramai tidak perlu bimbang kerana ia dilengkapi 3 aspek keselamatan iaitu keselamatan data, rangkaian dan sistem. Jadi sebenarnya ketiga-tiga itu sebenarnya dah diambil kira semasa pembangunan sistem padu ini. Dan kalau kita tengok beberapa ciri-ciri keselamatan yang biasa digunakan, contoh macam OTP, termasuk eKYC. Jadi itu semua ciri-ciri keselamatan yang saya rasa semua penduduk tak perlu risau. Memang data-data itu
selamat. Tambahnya, sistem padu dibangunkan bagi memudahkan orang ramai mengemaskini maklumat peribadi secara dalam talian pada bila-bila masa serta membantu pihak kerajaan untuk menyalurkan pemberian bantuan dan subsidi kepada yang layak. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu di Konti Pahang FM di Kuantan. Setakat Januari, sebanyak 10.7% atau 117,156 orang di negeri ini telah mengemaskini maklumat masing-masing menerusi sistem padu. Persepsi bahawa anggur hanya sesuai ditanam di kawasan atau negara beriklim sejuk kini tidak lagi relevan. Malah ia berjaya dibuktikan Syed Nurhaimi Syed Zain 60 tahun dari Taman Perumahan Batu Embun yang menanam 20 varieti anggur seperti Krasava, Rumba, Golden Muscat dan Jupiter di Pusat Pertanian Termin PPT Jerantut bermula April 2022. Syed Nurhaimi berkata 76 pokok anggur yang ditanam itu boleh mengeluarkan hasil dalam masa 6 bulan dan membolehkan ia menjadi tanaman sepanjang tahun. Berbeza dengan negara asal yang hanya boleh ditanam untuk 1 musim daripada 4 musim. Sekarang ni insyaAllah dengan kejayaan tanaman anggur di sini, anggur ni dah jadi satu produk pelancongan untuk negeri Pahang dan Jerantut sendirilah khususnya. Mana kalau sesiapa yang mari ke Temerloh, ke Maran ke ataupun di Jerantut sendiri kalau tak singgah sini jadi maknanya lawatan dia tu macam tak lengkap lah, tak sempurna. Mana dia akan mari ke sini baru nak dapat kesempurnaan tersebut. Beliau mula meminati tanaman anggur ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat penularan COVID-19 pada 2021. Untuk menghilangkan rasa bosan, beliau banyak melayari laman sosial sebelum mula mengikuti kursus secara bersemuka dan secara dalam talian bagi meningkatkan ilmu. Beliau mula menanaman pokok anggur dalam pasu di kawasan rumah, namun kejayaan usahanya itu menarik perhatian Jabatan Pertanian Jerantut yang kemudiannya menawarkan kawasan di PPT untuk projek tanaman secara komersial. Kini lokasi penanaman ini menjadi tempat tumpuan pelancong domestik. Sekian berita dari Pahang, dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Fatin. 600,000 individu atau 40% daripada 1.5 juta penjawat awam seluruh negara telah selesai mengemaskini maklumat peribadi di dalam sistem pangkalan data utama PADU. Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzair Mahidin berkata, arahan meminta penjawat awam berbuat demikian selewat-lewatnya 15 Februari ini. Melalui maklum balas yang diterima dan program turun padang di seluruh negara, terdapat sedikit kekangan bagi penjawat awam yang bekerja di sektor kesihatan. Namun dengan bantuan lebih 2,700 petugas TOSEM, proses pendaftaran akan selesai sebelum tarikh ditetapkan. Ketika ini Terengganu merekodkan jumlah penjawat awam tertinggi yang mendaftar, iaitu 41% daripada 8,000 penjawat awam negeri. Pergi ke tempat-tempat misalnya di tempat premis kesihatan, membantu para jururawat untuk buat pengisian ini. Ini antara perkara-perkara yang dilaksanakan TOSEM bersama dengan agensi-agensi yang lain. Dan dengan kolaborasi yang telah pun kita susun dengan agensi-agensi seperti Jabatan Belia, Kemas dan agensi-agensi di bawah Kementerian Luar Bandar, kita jangka usaha untuk kita memastikan menyelesaikan pengemesan padu ini dapat dijalankan dengan teratur dan tidak menunggu di saat akhir, dapat kita buat dengan sebaik mungkin. Beliau ditemui selepas melakukan lawatan kerja ke Terengganu di mana Besut menjadi lokasi pertama sebelum ke daerah Setiu dan berakhir di Kuala Nerus. Lebih 200 penduduk di 15 kampung sekitar termasuk Bukit Kenak, Darang Buaya, Nyo 7, Pok Wong, Kampung Gerai dan Alus Haji hadir mendaftar. Sebab tak tahu dah, tapi tak pernah lagi. Ini baru. Kali yang pertama. Ayo. Suka kita maknanya kita tak payah pergi jauh. Bersyukurlah sebab setengah-setengah tu kan macam tak tahu nak buat kan, nak isi online ke apa kalau macam dia turun padan ni kira mudah kira urusan semualah macam gitulah. Macam lega lah sikit rasa. Macam dia boleh bantu orang macam orang-orang tua tak pandai kan. Gitulah. Saya tengok dalam ni lah sosial media gitulah. Lepas tu
saya teramai di sini. Betul-betul isi untuk kemudahan rakyat untuk dapat apa-apa bantuan dari kerajaan. Itulah saya sokong sangat. Pengguna jalan raya digalak menyalur aduan berkaitan pemandu yang melanggar peraturan jalan raya menerusi aplikasi MyJPJ. Pengarah JPJ Terengganu Zulkarnain Yassin berkata, pengadu hanya perlu memuat naik gambar atau video kesalahan jalan raya yang berlaku, termasuk lokasi dan waktu kesalahan bagi memudahkan tindakan diambil. So far ni ada yang masih lagi menggunakan e-aduan. Masih lagi menggunakan aduan lama, secara lama. Jadi so far ni saya belum ada statistik. That's why saya nak menggalakkan pengguna jalan raya sama-sama bantu JPJ untuk pastikan berlakunya pematuhan di kalangan pengguna yang lain. Melalui e-aduan JPJ, semua aduan lebih mudah disalurkan bagi tindakan pihak berkuasa. Pelaksanaan 445 siri program Jualan Rahmah di Terengganu tahun lalu menunjukkan kesan positif dalam meringankan kos sara hidup rakyat di negeri itu. 539,000 pengguna mendapat manfaat menerusinya pelaksanaan dengan nilai jualan 19.53 juta ringgit. Sebelum ni sepanjang musim tengkujuh kan, kita kalau tahun-tahun sebelum ni kita ada menerima macam rungutan mengatakan harga ikan mahal, sayur mahal dan sebagainya. Tapi pada tahun 2020 kita tak terima rungutan sangat. Saya rasa yang ni mungkin disebabkan usaha-usaha yang kita buatlah, termasuk agensi-agensi lain juga yang kita buat menerusi Jualan Rahmah. Apabila Jualan Rahmah ni kita telah laksanakan secara menyeluruh di peringkat DUN dan juga Parlimen. Jadi masyarakat mendapat manfaat daripada pengurangan harga yang telah dibuat oleh kerajaan. Pengurangan harga sehingga 30%. Jadi kita nampak tak ada rungutan sangat pada tahun-tahun lepas. Terdahulu, beliau menyempurnakan Majlis Pelancaran Skim Harga Maksimum Musim Perayaan Tahun Baharu Cina 2024 di Marang. 117 penguatkuasa KPDN negeri ditugaskan membuat pemantauan dan pemeriksaan harga sempena pelaksanaan skim tersebut. Sebagai sebuah badan penggubal dasar Islam di wilayah persekutuan, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP berfungsi sebagai penyelaras kutip zakat dan pelaksana program pembangunan asnaf di wilayah persekutuan. Dan bersempena sambutan Jubli Emas MAWIP pada tahun ini, pelbagai program disusun untuk masyarakat. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita bersama wartawan JAKIM Amin Fauzi langsung dari Putrajaya. Silakan Amin. Ya Zahira. Pelbagai pengisian telah disusun MAWIP sempena sambutan Jubli Emas kali ke-50 dan termasuk pada malam ini akan berlangsungnya Forum Perdana Ehwal Islam pada pukul 9 malam ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, bersama saya ialah pengurus unit komunikasi korporat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Tuan Muhammad Hanif Salim. Apa khabar Tuan? Baik, Alhamdulillah. Okey, baik. Tuan, mungkin Tuan boleh ceritakan sedikit tentang intipati forum kita pada malam ini dan juga mungkin tajuk forum kita pada malam ini, Tuan. Okey, pada malam ini Forum Perdana Ehwal Islam dibawakan khas sempena sambutan 50 tahun Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dengan tajuk Yang Mana Milik Kita. Antara keistimewaan dan intipati dalam forum perdana malam ini ialah mengupas dan sharing ataupun berkongsi mengenai pengalaman Majlis Agama Islam Wilayah dalam mengagihkan dan mengutip dan mengagihkan duit zakat. Ke mana duit zakat itu pergi? Siapa yang harus dan berhak menerima wang kutipan zakat? Bagaimana MAWIP mengagihkannya dalam berbagai aspek bantuan? Kita ada berbagai cara untuk mengatasi pengagihan ini. Dan panel pada malam ini tidak lain tidak bukan pengerusi MAWIP iaitu Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar, Ustaz Haryanto dan juga Profesor Madya Nik Salidah. Saksikan forum perdana pada malam ini. Okey, baik Tuan, mungkin Tuan boleh ceritakan sedikit tentang sedikit tentang sambutan Jubli Emas MAWIP kali ke-50 dan apa program-program menarik yang telah disusun sempena sambutan ini. Okey, sebagaimana semua masyarakat tahu, Jubli Emas
Jubli Emas Mawib adalah disambut bersempena dengan penubuhannya pada 1 Februari 1974, dan pada 1 Februari 2024 Mawib telah mencapai umurnya 50 tahun. Bersempena dengan umur 50 tahun ini, kita adakan satu karnival di Taman Tasik Titiwangsa pada 18 hari bulan Februari 2024, bermula seawal 6.30 pagi dengan larian, kemudian diikuti dengan pelbagai aktiviti secara percuma sehingga ke malam. Dan di malam kita ada festival kesenian Islam dan yang akan menampilkan artis-artis lah. Okey, so dijemput semua pengunjung untuk hadir bersama meraihkan festival ini. Akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Anwar Ibrahim. Okey. Baik, terima kasih Tuan atas penjelasan yang diberikan, dan seperti yang anda boleh lihat di belakang saya kini sedang berlangsungnya persiapan akhir untuk Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini, dan jangan lupa saksikan Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini di TV1, dan anda juga boleh saksikan di RTM Klik atau media sosial rasmi JAKIM. Saya kira itu sahaja daripada saya dari Kompleks Islam Putrajaya, Amin Fauzi. Kembali ke rakan tugas di studio. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Amin. Nampak remeh, namun hakikatnya standard keselamatan barang mainan adalah perkara penting untuk diutamakan. Kecuaian untuk memastikan mainan yang dibeli memiliki penandaan Malaysian Conformity boleh menyebabkan kanak-kanak berdepan risiko kecederaan. Justru pemerkasaan akan dipertingkat bagi memberi didikan kepada pengguna dan pengeluar. Ikuti laporan Sazwani Samsu. Lebih 20 pegawai dan anggota ditugaskan bagi memantau pematuhan standard keselamatan di beberapa buah premis pengeluar barangan mainan di ibu negara. Hasil pemantauan mendapati masih ada pengeluar kurang memahami konsep penandaan MC. Ada yang turut meletakkan penandaan MC pada barangan bukan untuk kanak-kanak 14 tahun ke bawah. Kita dapati juga daripada 3 premis yang kita pergi hari ini, ada setengah premis dia pun tak faham konsep MC ni. Ada barang-barang yang telah diberi pengecualian. Kita ada pengecualian yang maksudnya barang-barang yang tidak diklasifikasikan sebagai mainan. Contohnya alat dukung bayi. Tapi hari ini dia orang ambil juga MC tu. Jadi kita faham. Bukan salah peniaga pun, mungkin mereka tak beberapa faham sangat mengenai safety standard for toys ni. Jadi dia ingat apa saja barang yang dijual di kedai permainan itu mesti mendapatkan MC. Ke arah itu, usaha untuk memperkasa advokasi pematuhan standard keselamatan pada barangan mainan akan dipertingkat. Tujuan utama kita buat pemantauan pada hari ini adalah di samping untuk memantau penggunaan Malaysian Conformity ni, maknanya kita nak pastikan semua orang pakai. Ia juga adalah satu titik permulaan untuk kami lebih giat menjalankan advokasi kepada pengguna dan juga peniaga tentang kepentingan Malaysian Conformity ni, MC ni. Maksudnya kita nak supaya MC ni selepas ini akan lebih diiktiraf, orang lebih kenal lah MC ni. Maksudnya lepas ni ada kesedaran pada pengguna, kalau nak beli mesti ada MC. Penguatkuasaan ini bagi memastikan keselamatan pengguna terjamin. Keselamatan dari segi bahan-bahan yang digunakan, aspek-aspek fizikal, kalau boleh mainan yang digunakan itu tidak memberi risiko keselamatan dan juga kecederaan kepada pengguna. Pengguna juga dinasihati agar hanya membeli alat mainan yang mempunyai penandaan MC sebagai jaminan barangan tersebut selamat dan telah mematuhi standard keselamatan yang ditetapkan. Sazwani Samsu, RTM. Pemberian buah limau pada sambutan Tahun Baharu Cina disifatkan sebagai mampu menarik lebih banyak tuah dan kekayaan yang boleh dikongsikan bersama. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman hari ini turut mengedarkan buah limau kepada kaki tangan belakang tabir di Angkasa Puri. Beliau turun padang menyampaikan buah limau kepada kaki tangan di unit sukan TV, majalah dan dokumentari, drama TV dan kepada petugas-petugas radio, terutamanya IFM. Ia diiringi ucap selamat kepada mereka sebelum pulang beraya.
Ya, kepada mereka yang akan memandu kenderaan untuk pulang ke kampung, ya, kita kena memandu dengan penuh berhemah dan sentiasa berhati-hati kerana nyawa itu sangat berharga. Dan kita di RTM, ya, mengucapkan selamat menyambut tahun baru, tahun naga. Semoga tahun baru ini memberikan rezeki yang melimpah kepada mereka yang menyambutnya dan juga keamanan dan juga keharmonian. 1,571 kes jenayah siber direkodkan di Melaka pada tahun lalu membabitkan nilai keseluruhan 40.5 juta ringgit. Timbalan Exco Sains, Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital Negeri, Datuk Muhammad Nur Helmi Abdul Halim berkata, pekerja swasta adalah yang tertinggi menjadi sasaran, iaitu 732 mangsa manakala 300 penjawat awam. Masyarakat perlu sentiasa berwaspada dan terus menghubungi Pusat Respons Skem Kebangsaan NSRC di talian 997 untuk sebarang permasalahan. Kerajaan usaha pelbagai, MCMC usaha pelbagai, daripada polis usaha pelbagai sehingga tertubuhnya National Scam Response Center. Tapi dia berbalik kepada diri sendiri. Selagi kita tak ada mencuba, selagi kita tidak melibatkan diri dengan perkara ini, benda itu tak akan berlaku. Selagi ada demand, selagi itu ada supply, selagi ada permintaan. Permintaan itu datang daripada diri sendiri ni sebenarnya. Beliau berkata demikian pada taklimat Klik dengan Bijak bersama Penjawat Awam Negeri Melaka di Auditorium Seri Negeri Aikeroh. Kes penipuan membabitkan pembelian dalam talian direkodkan sebagai kes jenayah siber tertinggi di Melaka selepas 528 kes dilaporkan pada tahun lalu. Jabatan Imigresen Johor menahan 42 warga asing dipercayai tinggal lebih masa serta bekerja dan tinggal dalam negara tanpa permit sah. Pengarah Negeri Baharudin Tahir berkata, tangkapan dijalankan menerusi serbuan di 52 premis seluruh negeri melibatkan 224 individu. Sebanyak 32 premis diserbu di Johor Bahru diikuti 13 premis di Batu Pahat dan 5 di Muar. Kesemua ditahan berumur antara 3 hingga 52 tahun, terdiri daripada warga negara Myanmar, Indonesia, Bangladesh, Nepal, India dan Vietnam. Jabatan Imigresen Johor turut mengeluarkan 6 notis hadir ke pejabat kepada individu terlibat bagi membantu siasatan. Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB akan menaik taraf lapangan terbang Sultan Azlan Shah LTSAS dengan mengoptimumkan ruang sedia ada. Namun cadangan pembesaran LTSAS itu belum dimuktamadkan lagi. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata penambahbaikan itu membabitkan kos sebanyak 8 juta ringgit yang ditanggung sepenuhnya oleh MAHB. They will optimize the current space. So optimization plan will be executed within this year. So to increase the movement of passengers and to increase more immigration counter and check-in counter so that it can be more utilized in terms of space and hopefully can give a better experience for passengers. So this will be done immediately this year. In fact, a tender process have been initiated. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pelancaran Sistem Pembayaran Terbuka SPT KTMB dan edaran cenderahati Tahun Baharu Cina kepada penumpang di stesen kereta api Ipoh. Arena bola sepak negara kehilangan satu lagi permata berharga selepas jurulatih berpengalaman Muhammad Azrai Khor Abdullah meninggal dunia hari ini. Pemergiannya disahkan oleh anaknya sendiri iaitu Firdaus Zainuddin menerusi laman Facebooknya. Untuk rekod, Azrai antara jurulatih disegani dalam kancah bola sepak Malaysia pernah membimbing beberapa pasukan termasuk Kedah, Harimau Muda A, Negeri Sembilan, T-Team dan Kelantan. Beliau pernah mencipta sejarah apabila membawa Kedah sebagai pasukan pertama memenangi double treble pada 2007 dan 2008. Allahyarham pernah dinobatkan sebagai jurulatih terbaik Anugerah Bola Sepak Kebangsaan pada musim 2006-2007 dan 2007-2008.
Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut merasai kehilangan dan mengucapkan salam takziah kepada keluarga Allahyarham. Menurut Datuk Seri Anwar, jasa dan sumbangan Allahyarham kepada dunia bola sepak negara pasti akan dikenang terutama oleh penyokong Kedah hasil kejayaan double treble pada 2007 dan 2008. Beliau berharap keluarga Allahyarham sabar dan tabah menghadapi ujian serta mendoakan rohnya ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Keunikan budaya pelbagai suku etnik di Sabah bukan penghalang kepada masyarakat di negeri itu untuk sama-sama memeriahkan setiap sambutan perayaan yang dianjurkan. Walaupun berlainan anutan agama dan berbeza suku etnik serta fahaman politik, masyarakat Sabah terus tekad bersatu padu. Terkini, Persatuan Komuniti Cina Bersatu Sabah Kota Kinabalu berjaya menganjurkan Festival Pertandingan Tarian Naga, Unicorn dan Singa. Festival ini mencecah rekod apabila 155 pasukan menyertainya berbanding 130 pasukan pada tahun 2023 lalu. Presiden Persatuan Komuniti Cina Bersatu Sabah Kota Kinabalu, Datuk Susan Wong Siu Guen, yang juga pengurusi penganjur berkata festival ini telah diadakan lebih 40 tahun lalu. Beliau berharap Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah akan memasukkan festival tersebut di dalam kalender pelancongan negeri. And today the program, like every year, we have the dragon and unicorn and lion dance, but this year we have more record breaking, like 155 troops compared to last year 130 like that. So that's why today you can see more people, more crowded. Festival ini menjadi daya tarikan kepada pelancong dalam dan luar negara sekaligus memperkenalkan keunikan kaum Tionghoa di Sabah. Kemeriahan sambutan setiap perayaan di negeri Sabah lazimnya diraikan bersama oleh semua suku etnik dan kaum di negeri Bawah Bayu sejak sekian lama. Ini menjadikan Sabah contoh terbaik dalam kehidupan bermasyarakat selaras dengan kerajaan perpaduan yang menekankan konsep madani. Setakat ni memang tiada masalah. Semua kami di sini agak friendly jugalah. Boleh dikatakan satu hati lah. Melayu, Cina, Kadazan, Semurut, semua bercampur sama-sama. Kalau di Sabah ni kan dia kan tiada limit. Semua orang sambut. Sama ada Chinese New Year, Deepavali, Raya. Semua event memang semua orang sambut di Malaysia. Di Sabah lah terutamanya. Cadangan memasukkan Festival Tarian Naga, Unicorn dan Singa ke dalam kalender pelancongan negeri telah mendapat perhatian Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah. Kemeriahan sambutan Tahun Baru Cina bagi penduduk di sekitar Kota Kinabalu khasnya di negeri Sabah ini begitu terserlah apabila munculnya satu hari yang dinamakan Festival Tarian Naga dan Singa yang berlangsung di Pusat Dagangan Antarabangsa Sabah Kota Kinabalu SICC. Ribuan pengunjung termasuklah daripada suku etnik dan kaum lain selain daripada kaum Cina turut berada di sini dan dianggarkan lebih daripada 7,000 membanjiri SICC Kota Kinabalu untuk sama-sama memeriahkan Festival Tarian Naga dan juga Singa yang berlangsung sempena dengan sambutan Tahun Baru Cina ini. Baik saudara, laporan itu mengakhiri berita wilayah. Saya Nurul Zahira Razi dari Sungai ke Segara, Palestin, pasti merdeka, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.